Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama saya Puan Yusnita binti Yunus. Kali ini akan membincangkan tajuk berkaitan tindak balas redoks, proses pengoksidaan dan penurunan. Untuk kali ini, cikgu akan bincangkan 3 daripada 4 definisi tindak balas redoks. Jadi, sebelum itu kita pergi dulu maksud bagi tindak balas redoks. Tindak balas redoks merupakan tindak balas kimia di mana proses pengoksidaan dan proses penurunan berlaku secara serentak. Di sini ada 4 istilah penting yang pelajar perlu ketahui dalam tindak balas redoks, iaitu proses pengoksidaan, proses penurunan, ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Ada 4 definisi pengoksidaan dan penurunan. Yang pertama, yang perlu pelajar ketahui, dalam sesuatu proses pengoksidaan, ianya mungkin mengalami penambahan oksigen, mengalami kehilangan hidrogen, mengalami kehilangan elektron ataupun pertambahan nombor pengoksidaan. Manakala dalam sesuatu proses penurunan, mungkin ianya mengalami kehilangan oksigen, penambahan hidrogen, penerimaan elektron dan pengurangan nombor pengoksidaan. Jadi, seperti yang cikgu katakan tadi, cikgu akan bincangkan 3 yang utama terlebih dahulu, manakala dari segi penambahan dan pengurangan nombor pengoksidaan akan cikgu bincangkan pada slot yang akan datang. Kita pergi kepada definisi yang pertama, tindak balas redoks dari segi kehilangan dan penambahan oksigen. Bagi setiap tindak balas redoks, pelajar perlu ketahui apakah definisi proses pengoksidaan dan penurunan setiap tindak balas tersebut. Yang pertama, kita lihat dari segi kehilangan dan penambahan oksigen, proses pengoksidaan adalah tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami penambahan oksigen. Jadi, kalau penambahan oksigen, proses itu adalah proses pengoksidaan. Manakala proses penurunan, tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami kehilangan oksigen. Di sini pelajar akan lihat ya, slide-slide yang akan cikgu tayangkan nanti. Cikgu letakkan warna kuning, maknanya ayat ni sama saja. Yang berbeza adalah yang di bahagian bawah. Jadi kita lihat contoh tindak balas antara zinc oksida dan karbon menghasilkan zinc dan membebaskan gas karbon dioksida. Jadi di sini juga cikgu menyusun, nombor 1 sampai nombor 6. Cikgu suka untuk membincangkan terlebih dahulu bahan yang pertama, diikuti dengan bahan yang kedua. Nombor 1, 2, 3 ini kita bincangkan bahan tindak balas yang pertama. 4, 5, 6 adalah bahan tindak balas yang kedua. Jadi dia nampak tersusun dan cantik ya. Jadi pelajar tidak akan kehilangan skor lah bila menjawab soalan. Zinc oksida mengalami kehilangan oksigen membentuk zinc. Jadi ini zinc oksida, kita nampak dia ZNO. Dia membentuk zinc, jadi zinc dia dah hilang. Maknanya zinc oksida mengalami penurunan. Sebab itu di awal tadi cikgu tunjukkan satu slide berkaitan dengan definisi pengoksidaan dan penurunan. Jadi zinc oksida tadi mengalami penurunan dan zinc oksida bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Kita dah tahu apa maksud proses penurunan dari segi penambahan dan kehilangan oksigen, tapi di sini ada ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan, mengapa zinc oksida bertindak sebagai ejen pengoksidaan? Kerana zinc oksida inilah yang menyebabkan karbon mengalami proses pengoksidaan. Jadi kita pergi pula kepada karbon. Karbon terima oksigen membentuk karbon dioksida. Karbon mengalami pengoksidaan dan ini menyebabkan karbon bertindak sebagai ejen penurunan. Jadi mengapa karbon bertindak sebagai ejen penurunan? Sebab karbonlah yang menyebabkan zinc oksida mengalami penurunan. Dia penyebab, jadi dia adalah ejen penurunan. Zinc oksida ni penyebab karbon mengalami pengoksidaan, jadi zinc oksida adalah ejen pengoksidaan. Boleh ya? Seterusnya, ini adalah satu ringkasan ya yang kita biasanya minta pelajar tunjukkan. Ianya lebih jelas. Zinc mengalami kehilangan oksigen zinc 2 oksida
Ini adalah satu gambaran yang ringkas yang biasanya cikgu minta pelajar lukiskan dan masukkan unsur-unsur penting seperti yang mana mengalami pengoksidaan, yang mana mengalami penurunan, mana satu ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Jadi zinc oksida kita lihat mengalami kehilangan oksigen membentuk zinc. Jadi di sini proses penurunan berlaku. Zinc oksida adalah ejen pengoksidaan. Begitu juga karbon mengalami penambahan oksigen. Jadi karbon mengalami proses pengoksidaan dan karbon adalah ejen penurunan. Jadi kalau pelajar dah biasa melatih diri untuk melukis seperti ini, pelajar akan lebih mudah. Jadi kita pergi seterusnya definisi yang kedua iaitu tindak balas redoks dari segi kehilangan dan penambahan hidrogen. Pengoksidaan. Jadi apa itu proses pengoksidaan dari segi kehilangan dan penambahan hidrogen? Tindak balas yang berlaku apabila sesuatu bahan tindak balas mengalami kehilangan hidrogen. Okey? Dan proses penurunan pula tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami penambahan hidrogen. Ingat jadi perlu diingat definisi-definisi ini. Jadi kita pergi kepada contohnya tindak balas antara gas klorin dengan gas hidrogen sulfida membentuk gas hidrogen klorida dan sulfur. Jadi di sini gas klorin mengalami penambahan hidrogen membentuk hidrogen klorida. Okey, gas klorin mengalami proses penurunan atau penurunan saja. Gas klorin bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Kalau cikgu tanya kenapa gas klorin bertindak sebagai ejen pengoksidaan, mesti pelajar dah boleh jawab. Sebab gas klorin yang menyebabkan hidrogen sulfida mengalami proses pengoksidaan. Kehilangan hidrogen. Okey. Jadi di sini kita pergi pula kepada bahan tindak balas yang kedua. Hidrogen sulfida mengalami kehilangan hidrogen membentuk sulfur. Hidrogen sulfida mengalami proses pengoksidaan. Hidrogen sulfida adalah ejen penurunan yang menyebabkan gas klorin mengalami gas klorin mengalami penurunan dengan penambahan hidrogen. Jadi lihat ya di sini cikgu susun satu-satu. Kita terangkan dulu bahan tindak balas yang pertama. Kita terangkan bahan tindak balas yang kedua. Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni kita ulang saja kaedah yang sama ya. Okey. Jadi yang ni gambaran sekali lagi cikgu harap ianya dapat membantu pelajar untuk meningkatkan kefahaman dalam penulisan tindak balas redoks. Okey. Ada kala pelajar suka dulu nak buat diagram seperti ini barulah menulis penerangan. Itu pun boleh, tak ada masalah. Yang ketiga, tindak balas redoks dari segi pemindahan elektron. Okey, pemindahan elektron. Jadi di sini mungkin mengalami kehilangan elektron ataupun menerima elektron. Kadang-kadang kehilangan elektron ni ditulis sebagai menderma elektron. Itu pun diterima ya. Pengoksidaan. Tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan tindak balas kehilangan elektron. Jadi kalau kita lihat bahan tu kehilangan elektron, menderma elektron, ini adalah proses pengoksidaan dari segi pemindahan elektron. Manakala proses penurunan adalah tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan tindak balas menerima elektron. Kita lihat contoh. Jadi sebelum itu, ini adalah tindak balas antara zinc dan larutan kupron 2 sulfat. Ini adalah salah satu contoh tindak balas penyesaran logam. Jadi di sini kita mulakan dengan persamaan kimia. Biasanya dia bagi kita persamaan kimia ataupun bahan. Jadi pelajar pun tulis persamaan kimia. Namun begitu, dari segi kehilangan atau penambahan elektron, cikgu lebih suka jika pelajar tulis dalam bentuk persamaan ion ya. Jadi cikgu harap pelajar tak ada masalah dalam penulisan persamaan ion. Jadi kalau kita dah dapat persamaan ion, barulah kita boleh menerangkan tindak balas redoks dari segi penambahan dan kehilangan elektron dengan lebih mudah. Jadi yang pertama di sini, atom zinc ataupun zinc melepaskan elektron membentuk ion zinc. Jadi zinc, atom zinc ini melepaskan elektron membentuk ion zinc. Jadi zinc mengalami pengoksidaan
zinc bertindak sebagai ejen penurunan. Biasanya logam-logam reaktif ni adalah ejen penurunan yang baik. Jadi kenapa zinc bertindak sebagai ejen penurunan? Kerana zinc yang menyebabkan ion kuprum 2 mengalami penurunan dengan menerima elektron. Itu jawapannya. Jadi ion kuprum 2 pula menerima elektron membentuk atom kuprum. Daripada ion jadi atom. Pelajar ingat, daripada atom membentuk ion. Tapi kalau daripada asal tu dia dah ion, dia akan membentuk atom. Jadi di sini ion kuprum 2 mengalami penurunan. Ion kuprum 2 bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Jadi di sini sukalah cikgu nak ingatkan bagi ion kuprum 2, tulisan Roman ni mesti ditulis. Kalau tak tulis, salah, kena potong skor. Kalau contoh yang lain, ion lambung 2, ion ferrum 2, ion ferrum 3, tolong tulis simbol Romannya. Jadi di sini sekali lagi, ini adalah diagram. Jadi kita nampak zinc melepaskan elektron berbentuk ion zinc. Proses pengoksidaan berlaku dan zinc adalah ejen penurunan. Ion kuprum 2 terima elektron membentuk kuprum. Proses penurunan berlaku dan di sini ion kuprum 2 bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Jadi pelajar, sekian sahaja penerangan cikgu. Cikgu harap pelajar boleh cuba dengan pelbagai contoh yang lain. Jumpa lagi pada slot yang akan datang. Penerangan tindak balas redoks dari segi penambahan dan pengurangan nombor pengoksidaan. Sekian sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum dan